warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni kita bertemu dalam program Lepak Maqasid siri ke-11. Dan pada malam ni insya-Allah kita bawa Dr. Mat Rofat Ismail, dan insya-Allah dia akan bincang pasal pengaruh falsafah sains dalam falsafah Islam. Dan mungkin bentuk yang nak bagi tahu pada Prof, kami punya ni bentuknya perbentangan 20 minit. Lepas tu kita akan buat soal jawab sampai pukul 12. Begitu insya-Allah. Dan selalunya kami ambil konsep provoke. Kadang-kadang ada yang kaki provoke kat sini. Jadi harap Prof jangan ambil hati lah. Insya-Allah. Okey, right. Ana rasa kita terus pada Prof untuk bentang. Falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yad'u 'ala dinil qadim. Wa kafa billahi shahidan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Muslimin yang saya hormati, Ustaz Wanji, rakan-rakan dan juga pelajar, tenaga muda, salam perjuangan dan para hadirin sekalian. Saya sebenarnya tidak bersedia apa-apa untuk membicarakan tentang tajuk yang sangat luas yang diberi kepada saya. Tak silap saya ialah pengaruh tamadun falsafah Yunani dalam dan pengaruhnya terhadap falsafah Islam. Cukup luas dan perbincangan cukup kontroversi, bukan sepanjang zaman lagi. Jadi kalau kita nak lihat Yunani adalah satu tamadun yang besar yang berlaku di Mesir, tetapi kita kena perhatikan bahawa dalam sejarah barat mereka selalu membawa Yunani ke barat. Sebenarnya dia bertapak di Alexandria, di Iskandaria. Di situlah ada Euclid, di situlah ada Pythagoras, di situ ada Ptolemy, dan di situ adalah Euclid, saya sebut Euclid dan lain-lain. Dan bumi Mesir adalah bumi Yunani. Dan kalau kita lihat cerita Cleopatra dan apa di dalam cerita itu menggambarkan bukan di barat tetapi di Mesir. Dan siapakah Yunani? Yunani ini ialah nama kepada seorang bapa yang bernama Yunan bin Yafith bin Nuh alaihissalam. Oleh sebab itu bangsa Yunani ialah bangsa yang dihubungkan kepada Yunan bin Japheth. Dalam Bible disebut Japheth. Japheth dalam sejarah Islam ditulis Yafith. Dan Nabi Nuh ada 3 orang anak. Satunya nama Sem, seorangnya nama Yafith, dan seorang lagi bernama Yem ataupun Hem. Bangsa Yem atau bangsa Hem ini menurunkan bangsa Afrika. Bangsa Sem ialah bangsa Semitik yang kita sebut. Dan bangsa Yafith inilah bangsa Mongoloid. Dan Yunani ini ialah satu cabang daripada Yafith. Maka dia adalah satu keluarga yang besar. Dan kita ingat Al-Quran, likulli ummatir rasul. Setiap umat ada rasul. Dan kita pasti ada rasul yang membelakangi tamadun Yunani. Kita yakin ada rasul yang diutuskan kepada semua masyarakat di dunia. Kadang-kadang kita tidak kenal rasul. Bahkan kadang-kadang umatnya juga tidak kenal pada rasulnya. Dalam surah Yasin diceritakan ada 3 orang rasul diutuskan kepada satu kaum. Rasul yang pertama datang, dibunuh oleh kaum tersebut. Datang rasul yang kedua, dibunuh oleh kaum tersebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang rasul yang ketiga dan yang beriman ialah seorang. Dalam tafsir dikatakan yang beriman itu ialah Habib An-Najjar namanya. Rasul itu dibunuh. Maka 3 rasul itu mati. Dan yang beriman seorang ini pun wajah amin aqsal mati rajulun yang dimaksudkan ini kata tafsir ialah Habib An-Najjar tadi. Dan Habib An-Najjar pun dibunuh. Maksudnya 3 orang rasul diutuskan kepada satu kaum, hanya seorang saja beriman.
Begitulah perjuangan para rasul, dan kita percaya di Yunani ada seorang rasul. Kalau kita lihat dalam sejarah yang ditulis di umat Islam, umpamanya Al-Kamil Bitarikh oleh Ibn Athir, ataupun Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Kathir dan lain-lain, mereka mengatakan di belakang tamadun Yunani ialah Nabi Idris AS. Nabi Idris AS diutuskan kepada bangsa Mesir, dan kita lihat Mesir telah membentuk satu tamadun yang paling besar dalam sebelum kedatangan Islam. Kemudian kita boleh bertanya, siapakah rasul yang diutuskan kepada orang Babylon? Tentu ada rasul di situ. Dan tentu ada setiap tamadun yang berlaku mesti ada seorang rasul. Kita boleh bertanya, Amerika ialah sebuah tamadun yang besar hari ini. Siapakah rasul di belakang, di sebalik daripada teknologi Amerika? Siapakah agaknya? Jawapannya lah Rasulullah SAW. Sebab Amerika mendapat ilmu daripada Eropah. Eropah mendapat ilmu daripada Andalusia. Andalusia mendapat ilmu daripada Baghdad. Baghdad mendapat ilmu daripada Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Maka tamadun yang berlaku di Amerika hari ini ialah lanjutan daripada tamadun Islam. Sama ada kita sedar atau tidak. Tanpa ada algebra yang diasaskan oleh Al-Khazmi dalam tamadun Islam, tidak ada algoritma. Algoritma itu maksudnya kaedah Al-Khazmi. Lalu kaedah ini dibawa ke Eropah dan dikembangkan. Hari ini kita ada komputer menggunakan algoritma. Tanpa ada algoritma, tak wujud teknologi yang kita ada hari ini. Lalu kita boleh bertanya, siapakah yang lebih penting, yang menanam pokok, yang menanam benih, ataupun yang memetik buah? Tentu yang menanam pokok, yang menanam benih. Yang benih ditanam oleh Al-Khazmi, buah dipetik oleh Bill Gates. Itulah nilai teknologi yang kita ada. Kalau kita trace, kalau kita ikhlas dalam kajian kita, kita bertemu dengan tamadun yang dibawa oleh para rasul. Jadi dalam tamadun Yunani, Nabi Idris ialah asas kepada semua ilmu yang disepakati oleh ahli sejarah Muslim, bahawa Nabi Idris ialah pengasas kepada tamadun Yunani. Dan Yunani ialah nama seperti disebutkan tadi, ialah Yunan bin Yafid bin Nuh AS. Oleh sebab itu Nabi Idris telah memberikan banyak ilmu matematik, dan disalin oleh Pythagoras, disalin oleh Euclid. Itulah sebab buku yang tulis oleh Euclid bernama Ostokos. Ostokos ini bahasa Yunani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi Al-Anasir, unsur, dan diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Elemential, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris jadi The Elements. Buku The Elements yang kita pelajari dalam konteks matematik berasal daripada Nabi Idris. Dan hari ini kita lihat buku matematik terbaik di dunia. Buku apakah? Buku Euclid, The Elements. Buku The Elements menjadi asas pada matematik dunia hari ini. Matematik ini diambil daripada Nabi Idris AS. Ilmu astronomi daripada mana? Daripada Nabi Idris AS. Ini diakui oleh Ptolemaios. Dan Pythagoras mengatakan dalam teorem yang saya sebutkan, semuanya saya salin daripada Hermes. Hermes itu gelaran kepada Nabi Idris yang dipanggil oleh Yunani. Sebab kadang-kadang kita memanggil gelaran, kadang-kadang kita panggil nama dia. Kadang-kadang kita panggil Perdana Menteri, bukan nama dia Perdana Menteri, nama dia Datuk Tan Sri Najib. Kita panggil Perdana Menteri. Kadang-kadang kita panggil Agung, bukan nama dia tetapi jawatan dia. Begitu juga dengan orang Yunani, dia memanggil Hermes, ialah gelaran bagi Nabi, bagi mereka. Dan Idris ini, kalau kita lihat dalam kitab Bible, tak jumpa. Dalam kitab Bible namanya adalah Uknuh ataupun Enoch dalam Bible, The New Testament dan the Old Testament. Dan oleh sebab itu kita boleh melihat nama yang berbeza, tetapi dia merujuk pada identiti yang sama. Tetapi apakah ajaran Nabi Idris dalam tamadun Yunani ini disampaikan kemudian ke tamadun Islam masih kekal ajaran Yunani? Tak dapat dijamin. Sebab dalam masa yang lama mungkin penuh tambah dan sebagainya. Tetapi di dalam ajaran yang disalin oleh Plato, umpamanya Platon, banyak menyebut tentang perkara-perkara yang sama dengan Islam. Umpamanya kata Plato, setiap hidupan berasal pada air. Kita boleh banding dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun. Dan
Allah jadikan setiap yang hidup daripada air. Kata Plato adalah ahli matematik Yunani. Dia kata semua hidupan berasal dari air. Apakah tidak sama? Apakah perkara yang sebenarnya dapat ditanggap oleh akal manusia? Sukar untuk kita mengatakan demikian. Kata Plato, bentuk yang terbaik ialah bentuk yang close orbit, bulatan. Dan hari ini kita lihat sebab ciptaan ilahi dalam bentuk bulatan. Memang hari ini kita dapati bahawa matahari, bumi mengelilingi matahari dalam bentuk elips. Dan elips ialah bentuk yang paling umum. Pelajar matematik tahu x square over a square plus y square over b square equals 1. Dia adalah elips. Kalau A sama dengan B, dia jadi apa? Bulatan. Kemudian bulatan juga adalah merupakan garis lurus. Garis lurus ialah sebahagian bulatan, kata Plato. Sebab garis lurus ialah bulatan dengan jejari tidak terhingga. Hari ini Barat menganggap garis lurus ialah garis lurus. Salah. Sebab garis lurus ialah bulatan. Oleh sebab itu kita merangkap meja ini rata. Bukan rata, tetapi dia adalah lengkungan daripada bumi. Kalau kita nak pergi ke London, tanya pilot. Kalau kita buat garis lurus ke London, kita terbang, kita sampai ke mana? Sampai ke bulan. Untuk sampai ke London, kita pergi jalan yang melengkung. Dan oleh sebab itu kita tersalah. Sebab Euclid mengatakan dua garis lurus tidak akan bertemu di hujung, dan dibuktikan bertemu. Dia tidak bertemu dalam dimensi yang sederhana, tetapi dalam dimensi yang tak terhingga. Bukan perkara main, ini adalah falsafah. Dan falsafah inilah yang kemudiannya membentuk pemikiran intelektual yang kemudian masuk dalam tamadun Islam. Kemudian kita tengok dari astronomi. Nabi Idris, mukjizat ilahi kepadanya ialah matematik. Rasulullah, Nabi terakhir, Al-Quran adalah mukjizatnya. Nabi Musa ialah tongkatnya barangkali. Nabi Isa ialah menghidupkan yang mati. Tetapi mukjizat Nabi Idris ialah matematik. Kata Nabi Idris, datang ke sini, saya nak tunjukkan. Lukis buah bulatan. Cari titik pusatnya. Lukis satu garis pusat yang melalui pusatnya. Buat rajah segitiga. Sudutnya 90 darjah, tepat. Betul. Semua betul, semua lukis betul. Ini mukjizat. Ini bukan pikiran manusia. Dan kata Pythagoras, kata Nabi Idris, sekarang lukis segitiga. Satu sudutnya adalah sudut 90 darjah. Kemudian kuasa 2 akan sejak sempadannya. Dan sempadan yang paling panjang, kuasa 2-nya sama dengan hasil tambah 2 sempadan yang lain, kuasa 2. Betul, setiap yang buat. Ini adalah daripada mukjizat ilahi. Ini adalah wahyu. Dan kata Pythagoras, saya tak boleh nak buktikan teorem ini. Dan ini sifat yang diberikan oleh Hermes kepada saya. Saya hanya salin. Oleh sebab itu kita belajar matematik, kita belajarlah sebahagian daripada ilmu wahyu. Dan dalam sifat bulatan dan sebagainya, ditulis oleh seorang pengikut kepada pengikut Nabi Idris. Namanya adalah Apollonius. Dalam buku Apollonius disebut tajuknya adalah dalam bahasa Latin ialah The Conic Section. Dan diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Khurut al-Makhrutat. Dan di dalam ini ada rajah geometri yang pelbagai, yang kalau kita bayangkan satu rajah geometri, kita cari dalam buku itu pasti kita temui. Maksudnya buku itu lengkap dalam geometri. Kenapa geometri dipelajari dalam Yunani? Sebab geometri ialah bahasa alam semesta. Kalau kita nak kenal keindahan alam semesta ini, kita kena belajar geometri. Sebab geometri ada 4 askara. Satu ialah bulatan, elips, parabola, dan hyperbola. Jadi apa yang kita lihat keindahan alam semesta ini ialah daripada 4 unsur ini. Dan oleh sebab itu Nabi Idris menceritakan kepada sahabat-sahabatnya bahawa bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari. Pengetahuan ini hanya diketahui pada zaman yang sangat lewat. Pythagoras mengatakan bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari. Ditulis dalam bukunya. Dan Pythagoras ialah ahli matematik yang paling awal dapat dicatatkan dalam tamadun Yunani. Tetapi datang Ptolemy, dia mengatakan tak mungkin matahari keliling, bumi mengelilingi matahari. Sepatutnya matahari yang kita nampak mengelilingi bumi. So dia tulis dalam buku dia
buku Majesty, dia menuliskan bahawa matahari mengelilingi bumi. Dan dengan sebab pandangan yang bersalahan dengan Pythagoras inilah kita lihat konflik yang berlaku di Eropah kemudiannya cukup hebat. Galileo Galilei dan sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya ada yang dibunuh kerana mengatakan bumi mengelilingi matahari. Tetapi apa yang saya nak sebutkan yang kontroversi dalam perkara yang berlaku daripada tamadun Yunani untuk masuk ke tamadun Islam ialah tentang falsafah. Apakah falsafah? Falsafah dia adalah merupakan filosofia. Asal kata filosofia bahasa Yunani, philo maksudnya cinta, sofia maknanya hikmah. Maknanya adalah hubbul hikmah, cintakan ilmu. Sebab untuk jadi ahli falsafah kita belajar bukan kerana dunia, kita belajar kerana kita cintakan ilmu. Dan dalam Islam apakah berbeza perkara ini? Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban lil ilmi atau kama qala wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu atau orang yang mendengar ilmu seperti kita sekarang, atau muhibban lil ilmi, atau orang yang mencinta ilmu. Dan kata ahli falsafah filosofia ialah hubbul hikmah. Apa maksud hikmah? Hikmah adalah ilmu yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Dan inilah yang kemudian mempengaruhi Mu'tazilah. Mu'tazilah mempunyai pandangan yang cukup kontroversi. Tetapi kalau kita lihat dalam sudut yang lebih lain, sudut-sudut yang berbeza, maka kata Mu'tazilah akal mesti datang lebih awal daripada iman. Tentu dia adalah kafir. Tetapi dia bermaksud bahawa untuk kenal kebenaran mesti ada akal. Tanpa akal kita tak tahu kebenaran. Mereka menggunakan istilah yang berbeza. Lalu kata orang yang datang seperti Aristotle, dia mengatakan bahawa alam ini abadi, kekal. Kafir sekali lagi. Sebab alam ini jelas dalam Al-Quran, khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam, banyak ayat Quran. Wallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dia menciptakan alam, tentu baharu. Tetapi bahasa ahli falsafah jangan sama dengan bahasa kita. Kata penyair Profesor Muhammad Saleh, Tuhan sudah mati. So syirik. Tetapi maksud dia tidak dalam bentuk literal. Maksud dia ialah manusia sudah tidak mempedulikan Tuhan. Mati, quote and quote, inverted comma. Kita kena fahami dalam bahasa mereka. Maka dalam falsafah menimbulkan persoalan yang cukup banyak. Ini depan saya ada buku Al-Ghazali, Tahfuz Al-Falasifah. Sebab Al-Ghazali mengkritik tentang bagaimanakah Ibn Sina dan juga Ibn Rushd yang melampau dalam falsafah mengikut pahaman Al-Ghazali. Tetapi Al-Ghazali berfalsafah dalam mengkritik falsafah. So, apakah yang maksud dengan falsafah? Maksud falsafah ialah untuk kenali kebenaran. Alam bentuk qadim adalah bukan kebenaran. Sebab ilmu ialah benar dan yakin. Dan hikmah ialah ilmu yang paling tinggi yang dapat mampu dicapai oleh manusia. Dengan akal manusia kita dapat kenal kebenaran. Maka orang yang tidak ada akal tidak dikira sebagai orang yang taklid. Oleh sebab itu kalau kita lihat orang gila, dia adalah orang yang sangat mulia. Sebab dia tak ada taklid. Masalah kita yang belum pasti syurga atau neraka, dia pasti ke syurga. Dia ketuk kita, kita kata ketuk dia, kita salah. Dia ketuk kita pun kita salah. Sebab kenapa kita tidak lari? Jadi dalam konteks seperti ini, akal diletakkan oleh ahli falsafah tempat yang tinggi untuk kenal kebenaran. Akal dengan wahyu tidak boleh konflik. Kalau berkonflik, itu maknanya lemahnya akal manusia. Dan oleh sebab itu falsafah, kata Ibn Khaldun, jangan kita guna untuk perkara yang gaib, guna untuk perkara yang nyata. Dalam konteks inilah yang kesalahpahaman. Sebab falsafah digunakan untuk menilai yang nyata, jangan ke luar daripada yang nyata. Sebab kata Ibn Khaldun, umpama akal manusia umpama neraca yang sangat sensitif. Dia benar kalau kita untuk menimbang emas dan intan.
jangan kita timbang dia gajah. Rosak dengan neraca sekali. Akal manusia kita hanya timbang untuk alam tadi ini. Jangan kita melampaui alam metafizik ilahiyat, sebab kita akan musnah, kata Ibn Khaldun. Bukan bermakna kita tidak boleh membincangkan perkara-perkara pemikiran, tetapi dalam hak domain yang dibenarkan. Oleh sebab timbulnya kekacauan di sini ialah apabila falsafah Yunani masuk dalam usuluddin, masuk dalam ilmu kalam, maka timbullah persoalan yang cukup besar. Sebab di dalam ilmu kalam timbul sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan tidak boleh diukur kias akal lagi. Ketuhanan mesti sami'na wa ata'na. Tetapi ahli falsafah kadang-kadang dia melampaui. Bila dia jadikan akal sebagai alat utama dalam pengkajiannya, so dia nak buat analogi kias yang gaib dengan yang nyata. So dia salah. Sebab yang gaib tidak boleh ada hubungan dengan yang nyata dalam konteks untuk melakukan kias. Kias ni kita panggil dalam konteks logik sekarang ialah didaktik. Dan satu lagi istilah yang kita gunakan ialah induksi ataupun induktif yang bermaksud istiqrah. Ini digunakan oleh Aristotle kemudiannya untuk menjadi timbang tara kepada pemikiran manusia. Supaya kita jangan salah berfikir, maka satu ilmu dipanggil ilmu mantik diasaskan. So mantik ialah alat falsafah. Dan mantik ini dikritik oleh ramai ulama Malaysia, ulama Islam yang silam, termasuklah Ibn Taymiyah. Al-Ghazali yang mengkritik tentang falsafah mengakui mantik adalah ilmu yang benar. Bahkan kata Al-Ghazali, "Man lam ya'lam al-mantiq fala thiqata fi ilmi." Kalau tak tahu mantik, jangan percaya ilmu dia, sebab dia boleh silap. Sampai peringkat itu, sedangkan ini menjadi kontroversi sebab domain ilmu itu tak well defined. Bila kita gunakan untuk melampaui metafizik, maka mantik akan palsu. Tetapi hari ini teknologi diasaskan pada logik. Bukan bermakna logik tidak boleh dipakai, tetapi dalam domain dia. Dan kita hari ini adalah membincangkan di manakah peranan mantik di dalam teknologi. Algoritma adalah mantik, matematik adalah mantik. Dan yang mengasas ini adalah akal manusia. Dan akal manusia yang murni ialah timbang tara kepada kebenaran secara relatifnya. Dan kebenaran mutlak ialah Al-Quran wahyu. Tetapi kita tak boleh nak letakkan akal pada tempat yang rendah. Sebab dalam Al-Quran mengatakan, afala taqilun, kenapakah kamu tidak berfikir? Berfikirlah dengan akal. Allah meletakkan tempat yang tinggi. Bahkan dalam kajian alam semesta, kajian langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ya'lamu ulul albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Supaya kita berfikir bukan dengan fikir ini saja, tetapi dengan fikiran yang dalam. Sebab kita ada dua pemikiran. Di sinilah timbulnya perbahasan dalam falsafah. Falsafah dan wahyu tidak boleh berkonflik. Sebab akal yang diasuh dengan murni untuk melihat kebenaran sepatutnya tunduk kepada perkhabaran wahyu. Tetapi alam semesta ini datang dari ilahi. Al-Quran datang dari ilahi. So kalau kita ada dalam kajian kita, kita akan menemui keputusan yang sama. Oleh sebab itu, sepatutnya sains dan wahyu tidak boleh berkonflik. Kalau berkonflik, maksudnya kelemahan dari segi manusia. Maka kita lihat apabila ilmu falsafah barat daripada Yunani dimasuk oleh Islam, timbul kontroversi. Sebab ada kecenderungan ahli kalam untuk membincangkan usuluddin dari segi konteks falsafah. Timbul istilah tentang zat, arat. Apakah arat? Arat nak terjemah apa payah. Pen ini adalah zat dia, tapi warna dia silver. Silver itulah arat. Arat ini tak boleh ada kalau tidak ada zat. Maka perkara yang zahir ini dibawa ke ketuhanan. Tentu tak boleh nak bandingkan Tuhan dengan zat dan arat ini. Kemudian dibawa apakah sifat Tuhan, maka timbulnya perbahasan tentang kamu fasil, kamu tasil. Perkara yang seperti ini ialah istilah tentang falsafah, tetapi diambil oleh aliran As-Sanusi Ummul Barahin untuk masuk dalam akidah kita. Maka dalam perbincangan sifat 20 timbul berbagai konflik tentang persoalan ini dan tak dapat diselesaikan sebab persoalan ini bukan persoalan akidah, persoalan falsafah. Dan kamu fasil ini kalau tanya pelajar matematik, sekarang kita takrifkan di peringkat, bukan di peringkat sekolah rendah tetapi di peringkat universiti. So kita katakan F
Muntasid ialah kita lihat continuity. X is continuous at X equals A if and only if for each epsilon positive there exists delta positive such that so and so. Bukan senang. Itu diajar dalam Ad-Darusami, dibaca di sekolah, dibaca di pondok-pondok, dibaca di masjid-masjid. Jadi pensyarah yang baca Muntasid. Anak boleh tanya apa Muntasid? Dia tak nak cerita sebab dia tak faham. Sebab ini istilah falsafah yang dipahami oleh orang matematik. Dan apabila masuk perkara yang dia tak faham ke dalam akidah, maka timbullah berbagai-bagai persoalan. Maka oleh sebab itu Al-Ghazali mengkritik falsafah. Bukan falsafah per se, tetapi penggunaan falsafah ke dalam domain yang tak dapat ditanggapi oleh akal. Maka timbullah konflik di antara Ibn Rushd dan Al-Ghazali. Dan buku Ibn Rushd diisytiharkan haram dan dibakar. Tetapi sayang, yang diharamkan di timur dimuliakan di barat. Dibawa ke University of Paris, University Sorbonne, dan dipelajari buku Ibn Rushd di Paris, dikembangkan kepada Lawrence, University German, Munich, Frankfurt. Daripada Lawrence dibawa oleh murid kepada murid Ibn Rushd ke Oxford. Oxford dibina berdasarkan Universiti Islam Granada. Itulah sebabnya pakaian di Oxford masih pakai jubah Arab. Convocation anda juga pakai jubah Arab. Sekali lagi, ini kesan daripada Universiti Granada. Dan di sebaliknya ada pemikiran Yunani. Oleh kerana Ibn Rushd, kita jangan pandang ringan pada Ibn Rushd. Dia adalah Syekhul Islam Andalusia, jangan main-main. Buku dia Bidayatul Mujtahid diguna sampai hari ini. Ramai orang mengatakan dia sesat, tetapi bukunya dirujuk oleh seluruh mufti di seluruh dunia. Dan kita harus melihat apakah konteksnya. Sebab bila kita kata alam adalah hadis, alam adalah baru, sebab Allah yang ciptakan, itu adalah akidah kita di Sunnah wal Jamaah. Tetapi anak murid kepada Ibn Rushd kata alam ini qadim, tentu dia kafir. Oleh sebab itu dia istilahkan kafir. Tetapi kata Ibn Rushd, qadim itu bukan alamnya tetapi ilmu Allahnya. Bumi dalam ilmu Allah adalah qadim. Bukan qadim, dengar, ini bukan perkataan biasa, perkataan ahli falsafah. Dia tidak melambangkan perkara yang anda boleh fahami. Oleh sebab itu kontroversi, tak kontroversi sampai hari ini. Dan di antara dua kumpulan ini masih kekal sampai hari ini. Tetapi di barat dia mengambil pemikiran, akibatnya di hujung perhujahan menghasilkan teknologi yang Amerika bina berdasarkan aliran Ibn Rushd. Kita di timur di alam Al-Ghazali menggunakan hati sebagai sumber ilmu. Maka orang itu istihad dia dapat kasyaf, orang ini istihad dia dapat kasyaf. Maka kita hidup dalam dunia kasyaf. Maka kita semakin hari semakin dan oleh sebab itu ialah perkara yang untuk kita melihat dalam bentuk yang aman, dalam bentuk yang harmoni, dalam bentuk yang adil, supaya kita dapat melihat sebenarnya dalam keadaannya. Memang Ibn Sina diisytiharkan kafir oleh Al-Ghazali, tetapi biarlah perkara itu kita serah kepada mereka, dan kita ambil yang baik, dan kita ambil bahawa akal ialah sumber yang diberikan oleh anugerah untuk mengkaji alam yang terbuka. Alam yang terbuka ini ialah wahyu ilahi dalam bentuk untuk kita samakan, alam ini adalah kitab yang terbuka, harus dikaji bersama dengan kitab yang tertulis Al-Quran. Kedua-duanya adalah harus kaji dalam bentuk selari dan sepadu. Tidak mungkin dua-dua ini berkonflik. Yang satu adalah pelengkap pada yang satu lain. Dan di atas dasar inilah pelajar sains, teknologi harus kita lakukan. Dan saya nak sebutkan terakhirnya, falsafah dalam konteks yang lepas, hari ini kita panggil sains. Oleh sebab itu Newton menulis buku Philosophia Naturalis Mathematica yang mengkaji tentang fizik dalam bentuk falsafah. Kita jangan salah faham. Bila saya mengajar falsafah, saya tidak mengajar falsafah yang dibincang oleh Al-Ghazali dan Ibn Rushd. Saya mengajar tentang sains, maka saya sebut falsafah. Dalam aliran di Sorbonne, di Perancis, masih sebut falsafah hari ini. Umpamanya saya pergi ke Kemboja. Kemboja pernah berada di bawah Perancis. Mereka mengkaji fizik, kimia, matematik dengan nama falsafah. Saya kata boleh saya tengok kelas bagaimana pelajar Kemboja belajar. Dia kata sekarang kelas falsafah. Kata tak apa, kelas falsafah saya tengok.
Dia mengajar tentang fizik, tentang hukum mekanik Newton. Ini bukan falsafah saya kata. Ini fizik. Fizik itu falsafah tuan. Memang itu yang saya pahami. Tetapi dalam konteks di Malaysia, falsafah tak ada kena-mengena dengan sains dan teknologi. Sedangkan sains dan teknologi itulah falsafah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.